Yang pertama, fosil. Fosil ialah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini Cikgu Jeffrey akan mengajar mata pelajaran sejarah tahun 4, tema Sejarah Awal Negara, Unit 1, Mengenali Sejarah. Jom kita belajar. Baiklah murid-murid, tajuk kita pada kali ini iaitu sumber sejarah dan kaedah penyelidikan sejarah. Dan SK yang saya tekankan pada hari ini iaitu 1.1, iaitu pengertian dan kemahiran ilmu sejarah. Manakala SP-nya 1.1.2 iaitu mengenal pasti sumber dalam sejarah. Dan SP 1.1.3 iaitu menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Manakala K-nya pula 1.1.6 iaitu menyatakan kepentingan mempelajari sejarah. Jadi, objektifnya pada akhir pengajaran dan pembelajaran di rumah, murid dapat yang pertama, mengenal pasti dua sumber dalam sejarah. Yang kedua, menjelaskan 3 kaedah penyelidikan sejarah. Dan yang ketiga, menghuraikan kepentingan memelihara sumber sejarah untuk generasi akan datang. Boleh murid-murid? Bagus! Baiklah murid-murid, aktiviti pertama iaitu murid perlu mengenal sumber sejarah. Apakah itu sumber sejarah? Sumber sejarah ialah memberikan maklumat tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Boleh murid-murid? Baiklah, aktiviti yang kedua, murid mengenal perbezaan sumber sejarah. Yang pertama, sumber primer. Sumber sejarah terdapat dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dikenali sumber pertama. Yang kedua, berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Contohnya, yang pertama, fosil. Yang kedua ialah manuskrip. Yang ketiga iaitu dokumen rasmi. Dan yang keempat, artifak. Baiklah, jom kita kenal contoh sumber primer. Yang pertama, fosil. Fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Anda boleh lihat ilustrasi yang terdapat dalam slide ini. Yang kedua, contoh sumber primer iaitu manuskrip. Manuskrip iaitu tulisan tangan seperti Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin. Manakala contoh yang seterusnya ialah artifak, iaitu hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar, senjata dan duit shilling. Manakala contoh yang keempat, sumber primer, iaitu dokumen rasmi. Apa itu dokumen rasmi? Dokumen rasmi mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Boleh murid-murid sebutkan contoh sumber primer? Anda memang bijak. Jom murid-murid, aktiviti yang ketiga pula. Aktiviti yang ketiga, murid perlu mengenal perbezaan sumber sejarah. Yang kedua iaitu sumber sekunder. Sumber sejarah iaitu sumber sekunder merupakan penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Contoh sumber sekunder seperti buku, yang kedua majalah, yang ketiga risalah dan yang keempat akhbar. Berbeza dengan sumber sekunder.
Boleh murid-murid? Anda memang terbaik. Baiklah murid-murid, contoh sumber primer yang pertama kita ulang lagi iaitu buku seperti buku teks yang murid-murid terima daripada pihak sekolah ataupun buku-buku yang dibeli di mana-mana kedai buku. Yang kedua iaitu majalah seperti majalah keluaran sekolah dan juga majalah-majalah yang dikeluarkan oleh DBP. Yang ketiga iaitu akhbar seperti akhbar utusan, akhbar sinar, kosmo dan lain-lain lagi. Yang keempat, contoh sumber primer iaitu risalah yang mungkin kita akan dapati mana-mana pejabat kerajaan. Jadinya, sumber sejarah sangat penting sebagai bukti bagi memahami sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Boleh murid-murid? Jom murid-murid, kita lakukan aktiviti yang keempat iaitu murid perlu mengenal kaedah penyelidikan sejarah. Apa itu kaedah penyelidikan sejarah? Tujuannya untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Kaedah penyelidikan sejarah ada 3. Yang pertama iaitu kaedah arkeologi. Yang kedua, kaedah lisan atau dikenali sebagai sumber lisan. Dan yang ketiga, kaedah bertulis. Boleh murid-murid sebutkan kaedah penyelidikan sejarah? Ada berapa? Bagus. Baiklah murid-murid, jom kita kenal kaedah penyelidikan sejarah. Kaedah penyelidikan sejarah yang pertama yang perlu kita ketahui iaitu kaedah arkeologi. Apakah kaedah ekologi? Kaedah ekologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari iaitu ekskavasi. Contohnya seperti gali cari fosil, yang kedua gali cari tembikar, yang ketiga gali cari barangan logam dan yang keempat gali cari kulit siput. Boleh murid-murid? Anda memang terbaik. Apa itu ekskavasi? Ekskavasi merupakan kegiatan menggali sesebuah lokasi atau tapak untuk mendedahkan, membersihkan, merakam dan mencatat tinggalan ekologi yang tertimbun. Ekologi itu seperti artifak dan bentuk muka bumi unik. Ekologi itu juga mempunyai hubungan yang ditunjukkan dengan bukti organik seperti tinggalan hasil kegiatan manusia yang pernah hidup pada zaman itu. Tapak-tapak ini boleh merakumi sebuah hingga beberapa kawasan dalam sebuah projek yang boleh memakan masa selama beberapa minggu hingga beberapa tahun. Jenis ekskavasi ada 2, iaitu berdasarkan kegiatan penggalian yang dilakukan iaitu berdasarkan lokasi dituju dan niat. Ekskavasi yang pertama iaitu ekskavasi berpenyelidikan, iaitu dilaksanakan dengan sumber dan masa terluang mengikut kehendak pengarah projek. Projek ini mendapat dana daripada kutipan secara sukarela atau daripada pihak filantropi. Ekskavasi kedua iaitu ekskavasi hasil pembangunan. Dilaksanakan oleh pakar-pakar berikutan pembangunan sesebuah tapak untuk tujuan pembinaan bangunan baru. Projek sebegini sering mendapat dana daripada syarikat pembangunan tanah sesebuah tapak. Baiklah murid-murid, antara kaedah ekologi yang dijalankan seperti gali cari di tapak ekologi Sungai Batu Kedah, dengan kaedah ekologi ini telah menemui rangka piramid di Lenggong Perak. Ekologi maritim ataupun ekologi bawah air juga merupakan kaedah ekologi. Baiklah murid-murid, kaedah penyelidikan sejarah yang kedua iaitu kaedah lisan. Apakah itu kaedah lisan? Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat daripada temu bual.
Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Boleh murid-murid? Bagus. Antara langkah-langkah dalam kaedah lisan ada 3. Langkah yang pertama iaitu mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Langkah kedua pula iaitu menemu bual dan merakamkan perbualan. Manakala langkah yang ketiga iaitu menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Jom kita kenal kaedah penyelidikan sejarah yang ketiga iaitu kaedah bertulis. Apakah kaedah bertulis? Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat itu diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Baiklah, langkah-langkah dalam kaedah bertulis ada 4. Iaitu langkah yang pertama, mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Langkah kedua pula iaitu mengumpulkan sumber sejarah. Langkah yang ketiga pula iaitu mentafsir maklumat dalam sumber. Manakala langkah yang keempat iaitu membuat penulisan. Antara contohnya ialah seperti lukisan pada dinding Gua Tambun Perak. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid telah memahami pembelajaran kali ini. Jom kita buat latihan. Anda telah bersedia? Bagus. Antara soalannya, yang pertama, nyatakan sumber primer dan sumber sekunder dalam jadual di bawah. Sumber primer dan sumber sekunder. Jika murid-murid kurang memahami akan soalan ini, bolehlah menonton video ini semula. Baiklah murid-murid, latihan untuk soalan yang kedua, murid juga perlu menjawab soalan berikut. Soalannya ialah lengkapkan penta minda di bawah berkenaan tentang kaedah penyelidikan sejarah. Ada berapa kaedah penyelidikan sejarah? Ya, betul, ada 3. 1, 2 dan 3. Baiklah murid-murid, sebelum saya mengakhiri pembelajaran pada kali ini, dengar pesanan saya. Sejarah melibatkan tindakan manusia, perubahan dan catatan sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Oleh itu, sejarah memberikan iktibar dan teladan untuk kehidupan. Pesanan saya yang pertama, dengar dan ulangi menonton video untuk memahami pembelajaran ini. Yang kedua, buatlah latihan untuk memantapkan pengetahuan. Yang ketiga, latihan perlu disalin dalam buku tulis. Yang keempat, selepas menyiapkan latihan, bolehlah hantar kepada guru murid-murid melalui apa-apa medium. Yang kelima, sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Cikgu mohon untuk anda klik butang like, komen dan jangan lupa subscribe channel Jeffrey J. Terima kasih. Bye-bye.